warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama pada malam ini dalam sesi kuliah terakhir sebelum kita sambut Ramadan Al-Mubarak. Hari ini Jumaat terakhir bulan Sya'ban. Minggu depan confirm Jumaat pertama bulan Ramadan. Malam ni pinggah tempat lain kot. Macam mana sih? Pinggah tempat lain. Saya tengok depan tu ramai. Bola. Malam ni 6,000 orang dibenarkan masuk stadium. Hilang habis. Ya, ni tak tahu benda. Kedah Terengganu. 6,000 orang malam pertama dibenarkan masuk stadium. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita berada Jumaat terakhir Sya'ban. Dan kuliah minggu terakhir ni ustaz-ustaz tutup kitab lah. Tutup lah kitab. Saya dah tutup dah kitab ni. Nah, beg pun tak bawa, sejadah tak bawa. Relax bawa penatang ni. Beg ada, tidak, sujud tak kapek lah. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, kita berhenti saat kitab kita tu. Tak boleh tuan-tuan dah pegang kitab tu, pahala dah. Pahala ambil kitab, pahala buka kitab. Tak hantar balik. Malam ni kita tak pakai kitab. Nah, kita sambung kitab kita lepas Ramadan. Bulan 6 insya-Allah kita sambung pula. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, minggu-minggu akhir kita nak bagi meriah sikit. Nak bagi meriah dengan tetamu yang kita nak sambut. Tetamu yang kita nak sambut ni besar. Dia bukan biasa-biasa, dia luar biasa. Walaupun setiap tahun dia datang, tapi dia itu luar biasa. Kena bagi publicity lah sikit pada dia, tuan-tuan. Takkan kita nak senyap sampai Ahad, Isnin baru nak bising. Bising lah. Biar dia meriah. Biarlah Malaysia pun, sebulan dah bising dah. Publicity. Tu lah itu. Sebulan sebelum lawan. Kedah JDT buat contoh. Sekali lagi tahun ni. Dia publicity sebulan sebelum. Nah, hari ni jurulatih daripada Pahang kata, saya rasa JDT akan menang. Esok kalau jurulatih daripada Selangor, saya rasa kekuatan seimbang. Oh, tengok dia publicity. Sebelum lawan tu, dah bising dah. Dah viral dah. Bola. Kan ada apa pun. Elek, boleh. Takkan Ramadan nak datang kita senyap. Minggu terakhir ustaz ni hat fiqh juga. Hat tasawuf juga. Nah, hat tafsir juga. Tak bunyi Ramadan. Tak meriah lah. Biar seminggu akhir tu kita Ramadan. Biar sama pun tak apa. Biar ustaz malam Ahad baca hadis yang sama. Ustaz malam Isnin pun hadis yang sama. Ustaz malam Selasa pun hadis yang sama. Tak apa. Kita nak bagi meriah. Nak sambut Ramadan biar kita sedar yang Ramadan tu nak hadir. Jangan duduk diam tiba-tiba hari Isnin, puasa. Oh, kejut beruk itu. Nah, jadi kita nak bagi meriah. Hujung-hujung ni kita tutup kitab, kita nak sambut bulan Ramadan, kita cakap bab dia. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bulan Ramadan
dia jadi hebat di antara 12 bulan 12 bulan Qamariyah, Masihi pun 12 juga. Dia jadi paling hebat, ada sebab dia. Sebab yang pertama ialah difardukan puasa di bulan Ramadan. Bulan lain tidak difardukan puasa, bulan Ramadan difardukan berpuasa sebulan penuh, sama ada 29 ataupun 30. Bab bulan Qamariyah, bulan Hijri, dia sama ada 29 ataupun 30. Bulan tu saja penuh puasa, bulan lain dia hak sunat-sunat ada. Zulhijjah dia ada 9 Zulhijjah hari Allah sunat. Muharram dia ada 10 Muharram, 9 Muharram, 10 Muharram. Boleh lajak pi sebelah Muharram. Bulan-bulan apa dia yang diharamkan berperang. Nah, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini bulan-bulan yang bantu sendiri. Tapi yang fardu hanya di bulan Ramadan. Maka oleh kerana puasa difardukan dalam bulan Ramadan, maka Ramadan jadi mulia. Satu. Yang kedua, Ramadan jadi mulia sebab diturunkan Al-Quran penuh 30 juzuk bulan Ramadan. Bagaimana Allah sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah 184. Allah berfirman, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, satu-satunya bulan yang disebut dalam Quran. Tak ada, Allah tak sebut bulan Rajab, tak sebut bulan Sya'ban, tak sebut bulan Zul, tak sebut. Dalam Quran satu-satunya bulan yang disebut Ramadan. Bulan Masihi tak ada. 12 tak ada. Januari tak ada, Februari tak ada, Mac tak ada, Disember tak ada, November tak ada, langsung Masihi. Nah, ada satu bulan Hijri, Ramadan. Syahrul Ramadhan. Quran ni bukan baru, dia azali. Sebelum Allah cipta bumi, langit, bumi, makhluk semua ni, Quran dah ada. Ramadan sudah termaktub dalam kalam Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Mulia. Yang pertama ada puasa fardu, yang kedua kerana diturunkan Quran. Sebab itu bulan Ramadan tidak boleh ditandingi oleh mana-mana bulan dalam 12 bulan Qamariyah. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi Ramadan akan sampai 4 hari. Tolak hari ini, Sabtu, Ahad, Isnin. Nah, Sabtu, Ahad, Isnin tengok anak bulan, maka Selasa puasa. Tak lama dah, 3 hari saja lagi. Tolak hari ini. Nah, baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi yang pertama sekali, bila datang Ramadan, puasa lah cerita dia. Nah, cerita dia cerita puasa. Itulah yang kita kena buat. Jadi kita kena ulang kaji semula bab puasa. Tuan-tuan patut minta dengan ustaz-ustaz hak mengajar fiqh ulang kaji bab puasa. Tiap tahun, sebulan sebelum ataupun 2 bulan sebelum, minta pada ustaz yang mengajar ilmu fiqh. Ni kerja AJK, dia kena alert mana ni. AJK kena alert. Alert mana apa? Aku guna bahasa baling. Tak ada nak jemah. Nah, dia kena ambil tahu lah, prihatin lah dengan bulan Ramadan. Suruh ustaz hak mengajar fiqh. Hak tafsir tak payah. Hak hadis jalan macam biasa. Hak fiqh. Tak kira lah ustaz tu mengajak bab kahwin ke, mengajak bab ibadah haji ke. Tak apalah, bila dekat-dekat Ramadan, ustaz boleh tutup bab haji sah. Nah, boleh tutup sah bab apa dia perkahwinan ni. Kita ulang kaji sah ustaz bab puasa. Kena minta lah. Kan tu ustaz tu duk tunggu bila AJK nak minta. Nah, mungkin dia minta dengan ustaz lain, maka dia pun tak offer lah. Dia menjangka AJK minta dengan ustaz lain. Kena buat. AJK kena alert sebulan sebelum Ramadan. Suruh ustaz mengajar fiqh ulang kaji semula bab puasa setiap tahun. Sebab kita nak puasa, kita kena ulang kaji semula. Nah, puasa tanpa ilmu macam dengan ibadah lain, Allah tak terima.
Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita ambil berkat satu ayat pada malam ni. Surah Al-Baqarah 183. Saya bukan nak ceramah. Ceramah 9.30 habis. Paling awal. Paling lewat sebelah. Itu kalau ceramah. Baik, jadi malam ni bukan ceramah. Saya nak ganti tazkirah sikit. Nanti masa Isya saya nak tengok beberapa soalan. Lama dah tak jawab soalan. Baik, kita ambil berkat satu ayat surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ada masjid dia buat ceramah, ada jabatan-jabatan kerajaan seminggu sebelum ni memang ada ceramah. Saya pun banyak ceramah. Dia biasanya dia jemput qari sebelum ceramah, ambil berkat baca Quran dulu. Dan qari akan baca ayat ni lah dia akan baca. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Makna apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Baik, yang tu saya tak nak hurai lah, takut jadi panjang. Kutiba alaikumus siyam, difardukan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan ke atas umat-umat terdahulu. Mana umat dahulu pun puasa, bukan kita orang pertama. Umat Nabi Muhammad bukan orang pertama, umat dahulu pun puasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, yang pertama sekali, satu-satunya ayat yang ada kalau kena banding dengan puasa, zakat, haji ni, ayat ni dia sebut kutiba. Kutiba alaikumus siyam. Bab solat tak ada. Bab solat tidak sebut kutiba alaikumus salah, tidak ada. Bab zakat pun tidak ada, tidak sebut kutiba alaikumus zakah. Bab haji pun tidak ada, tak sebut kutiba alaihimul hajj, tidak ada. Yang ada wa aqimus salah, dirikan salat, itu ada. Sebab itu ada orang kata solat ni bukan wajib. Mana ada Quran tak kata kutiba alaikum, difardukan atas kamu, diwajibkan atas kamu? Tak ada. Puasa aja ada. Kutiba alaikumus siyam, difardukan, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Solat tak ada. Kutiba alaikumus salah tidak ada. Kutiba alaikumuz zakah tidak ada. Kutiba alaikumul hajj tidak ada. Yang ada aqimus salah, dirikan solat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah. Tak ada sebut pun wajib haji, tak ada sebut pun wajib solat, tidak ada pun wajib zakat. Tidak ada. Lepas tu wajib ke tak solat? Tahu mana? Tak sebut dalam Quran. Yang tu lah kena jadi ulama, jangan jadi ular dalam semak. Ulama ada kaedah untuk istinbat. Istinbat ialah untuk mengeluarkan hukum daripada Quran, hak ni wajib atau sunat ke haram ke makruh. Ada kaedah-kaedah dalam ilmu usul fiqh. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, bermakna wajib solat, wajib zakat, wajib haji ditentukan dengan kaedah usul fiqh. Al-amru yadullu ala al-wujub. Suruhan itu menunjukkan atas wajib. Allah kata wa aqimus salah, hendaklah kamu solat, hendaklah kamu tu suruh. Maka kaedah usul fiqh wajib selagi tidak ada bukti, tidak ada qarinah, tidak ada tanda yang kata suruh itu sunat, maka suruh itu wajib. Maka solat, zakat dan haji atas dasar ilmu usul fiqh. Tetapi dalam ni kutiba alaikumus siyam, bab puasa lain. Kutiba alaikumus siyam, difardukan atas kamu puasa. Tambah pula kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan ke atas umat terdahulu. Kenapa solat tak kata gitu? Kenapa tak disebut hendaklah kamu solat seperti mana umat dahulu solat? Umat dahulu pun solat. Sebab apa tak kata? Nabi Musa solat, umat Nabi Musa solat. Sebab itu Nabi Musa
bagi nasihat pada Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi naik Isra' Mi'raj, turun ke langit yang ketujuh, Nabi Ibrahim tak kata apa. Tak kata apa pun. Tak tanya apa pun. Dia turun ke langit yang keenam. Nabi Musa tanya, dapat apa? Yang datang dalam Isra' Mi'raj dapat apa? Nabi sebut, aku dapat fardu solat 50. Nabi Musa kata, irji' ila rabbik. Balik bertemu dengan Tuhan kamu semula. Minta kurang sampai tinggal 5. Sebab apa? Sebab Nabi Musa ada pengalaman bab solat, dan umat dia pun disuruh solat tapi umat dia malas solat. Maka pengalaman itulah dia nasihat Nabi. 50 tu banyak, sampai minta lagi sampai kurang, sampai jadi tinggal 5. 5 pun dia suruh lagi, pergi minta banyak lagi 5. Nabi Musa kata, aku dah malu lah. Nabi Muhammad kata, aku dah malu dah. Daripada 50 tinggal 5. Nak cerita, solat pun ada zaman dahulu. Kenapa Quran tak sebut difardukan ke atas kamu solat seperti difardukan atas umat dulu? Tak sebut itu. Zakat ada, zaman Nabi Musa juga ada zakat. Qarun tu tenggelam dalam bumi, dia tak nak bayar zakat. Ada dah. Kenapa Allah tak sebut keluarkan zakat seperti mana umat dahulu keluarkan zakat? Tak sebut gitu pun. Haji pun sama, zaman Nabi Ibrahim lagi haji umrah. Tuan-tuan, nah, sebelum Nabi difardukan haji umat Muhammad, orang kafir dah buat haji dah. Di Mekah tu, tawaf dah di Mekah tu. Ada dah. Kenapa tak sebut difardukan atas kamu haji seperti mana difardukan kepada umat terdahulu? Tak ada juga buat haji. Satu ada. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nak ceritanya di antara 4 ini yang jadi rukun. Nah, 2 kalimah syahadah tu tak apalah, dia bukan ibadah. Bukan bab ibadah, dia adalah dia syahadatain. Yang ibadah solat, zakat, puasa, haji, hak rukun Islam. 4 ni hanya solat yang ada sebut kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebab apa? Sebab dia paling payah lah tuan-tuan. Paling susah, mengerikan, susah. Baik, solat, kita kata solat. Masuk waktu zuhur contoh. 1.20 zuhur. 1.20 jeng keren juga. 1.22 zuhur. 23 silat 22. Asar tengok sana. 4.24. Nah, 1.22, 2.22, 3.22, 4.22. Sejam 2 minit. 3 jam 2 minit. Nah, ada tak dalam kalangan kita solat bila masuk 1.22 Allahu Akbar, solat sampai 4.24 Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada? Mana ada? 5 minit. Cik Nasir solat berapa minit? 10. Wali. Tok Guru 5 minit, Cik Nasir 10. Wali keramat. Pada 3 jam 5 minit solat. Solat awal boleh, tengah boleh, hujung boleh. Afdal awal 5 minit sikit je. Tu pun ramai tak solat. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, zakat. Inilah zakat wajib ke atas diriku pada tahun ini. Berapa minit? Ibadah tu keluar zakat ibadah. Berapa minit? Seminit. Mudah lah. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, haji paling lama 4 hari. 4 hari. Selesai. Nah, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, puasa dia masuk waktu dia bila masuk subuh, dan dia habis waktu dia bila tenggelam matahari maghrib. Dia kena puasa tu penuh daripada terbit fajar hingga benar matahari. Itulah ibadah puasa. Dia tak boleh nak lewat sikit lah. Subuh pukul 6 minit contoh, 6.10 solat, puasa tak boleh. 6 minit tu mula. Lepas tu buka awal sikit lah.
7.20 apa 26 28 7.28 untuk waktu hari ni lah. Kita buka 7.25 lah, boleh tak? Jeng kering boleh, dia kena tepat on time. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh tak ni semua kita minat. Nah, makan memang minat manusia. Sampai ada rancangan jalan cari makan. Makan, minum. Dah makan takkan tak minum. Nah, memang minat. Kalau tiga ni manusia tak suka makan, tak suka minum, tak suka nak mati lah. Tu jangan say. Tak lama, 3 hari jalan. Tuan-tuan, Tuan-tuan, semat yang dirahmati, tiba-tiba benda hak kita suka, Allah kata stop. Stop. Makan, minum, setubuh. Sebut pergi jelas. Tu apa dia? Setubuh. Suami isteri. Bila sebut setubuh, suami isteri. Kalau bukan suami isteri, orang panggil zina. Nah, tuan-tuan, Tuan-tuan, semat yang dirahmati sekalian, setubuh rasa geli sangat. Bersama. Bersamamu. Okey. Sebut. Makan minum bersama. Tak boleh. Daripada masuk waktu subuh sampailah terbenam matahari. 13 jam. Lama. Tu okey lagi. Zaman sahabat dulu, mula-mula puasa dulu. Bila dia puasa sampai masuk maghrib, dia buka puasa. Baik, daripada mula buka puasa sampai ke waktu isyak sahaja. Dibenarkan makan minum bersama. Maghrib sampai isyak sahaja. Lepas isyak tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bersama, kena mula puasa sampai malam esok. Sekejap lah, tuan-tuan. Itu pun kalau dia tidak tidur. Mana lepas buka puasa dia tak tidur apa-apa sampailah isyak. Setakat tu je. Lepas isyak tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bersama. Malam esok. Kalau dia tidur, lepas buka puasa tidur. Nah, masuk isyak setengah jam lagi, dia tidur 15 minit. Dia tidur 15 minit. Bangun, isyak tak masuk lagi. Ada lagi 15 minit. Tak boleh makan dah, tak boleh minum dah, tak boleh bersama. Walaupun belum masuk isyak, sebab dia dah tidur lepas makan. Mula-mula dulu. Nah, cikgu, kalau macam tu macam mana? Kuh kering. Kurus kering, cekding. Nah, Allah bagi rukhsah. Lepas daripada itu, uhilla lakum lailatas siyami ar-rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu bersama dengan isteri kamu waktu malam. Tak kira dah tidur ke, lepas isyak ke, boleh lah ke dah. Ayat tu 185 186. Tuan-tuan, semak yang dihadirkan. Kemudian wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajri. Makanlah, minumlah sehingga subuh. Tak perlu sampai isyak, tak perlu sampai tidur sebelum isyak, dah. Sampai subuh diberi kelonggaran. Sampai hari ini, tuan-tuan. Itu sejarah puasa. Kita bukan ambil tahu. Sebab tu kita kena cerita. Nah, sejarah puasa ni. Kalau kita tak cerita, harap nak baca sendiri, kirim salam. Tuan-tuan, Tuan-tuan, semat yang dirahmati sekalian. Handphone di tangan ni, macam-macam baca. Daripada pagi sampai ke petang. Beragama, ilek, boleh. Tu jangan saya. Tak ada. Tak ada ambil tahu. Kita datang masjid surau, ustaz bagi tahu, bagi maklumat pada kita, kita dapat. Nah, nak harap kita sendiri, memang kita tak berminat untuk menyelongkar, mengkaji ibadah-ibadah ini. Baik, tuan-tuan, semat yang dirahmati sekalian. Itu tentang kenapa Allah sebut kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebab dia susah, berat. Bila berat, dia sebutlah contoh. Orang dulu pun puasa. Kamu jangan takutlah. Puasa tu sama ya, tak makan, tak minum, tak bersama. Tak ada pun yang mati. Tidak ada. Tidak ada yang mati. Dan kita pun tidak ada yang mati bila kita puasa ni. Tidak pernah ada keluar surat khabar bila 1 Syawal, hari-raya pertama tu, 1 Syawal tu, keluar surat khabar, masuk TV3, masuk TV1, 150,000 orang mati tahun ini. Ada? Tak ada.
Tak payah takut. Sebab tu dia sebut kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini panjang, ni kira panjang ni. Ni mukadimah ni, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, la'allakum tattaqun. Cepat sikit. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Setiap apa yang kita buat, kita ada objektif. Orang Bali sebut objektif. Sini sebut apa? Tujuan. Tujuan. Ada tujuan dia. Setiap apa pun kita buat kertas kerja. Program apa? Program dia mulai 10 akhir Ramadan. Tu imam kata di setiap usaha buat satu kertas kerja. Nah, untuk program kita 10 akhir Ramadan. Program apa? Qiyamul Lail. Contoh. Nah, dia pun buatlah program Qiyamul Masjid Al-Bukhari Alok Malai Alok Ustaz Kedah. Buat contoh. Nah, baik, akan diadakan program ini akan diadakan pada 10 akhir Ramadan. Objektif program yang pertama, melahirkan masyarakat yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, melahirkan masyarakat yang suka mentakarrubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melahirkan masyarakat yang suka apa? Banyak 2 3 4 objektif dia. Itu nama dia objektif. Nah, tuan-tuan. Jadi puasa ada objektif. Apa dia? Allah sebut sendiri, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Itu objektif dia. Paling besar takwa. Tapi adakah kita berpuasa mencapai matlamat itu? Tidak. Bila datang Ramadan, persepsi manusia berbagai. Persepsi manusia dengan Ramadan. Nah, yang pertama, persepsi manusia dengan Ramadan. Dia duk nampak apa dia? Dia duk nampak ekonomi, keuntungan. Bazar Ramadan buka tahun ni. Dah tempah dah. Dah geng-geng bazar Ramadan dia nampak. Tahun lepas tak boleh berniaga. Tahun ni dia boleh berniaga. Dia nampak dah. Dia nampak yang tu. Tuan-tuan. Dia nampak yang tu. Biasanya Ramadan paling common 5,000 dia dapat. Berbanding bulan lain sikit-sikit. Ramadan 5,000. Jual apa? Murtabak. Jual apa? Roti Johan. Jual apa? Nasi ayam. Jual apa? Biryani gam. Ni. Nah, ayam panggang tu nampak ada 10,000 setahun dapat. Bukan setahun, sepanjang Ramadan 30 hari ataupun 29, 10,000 untung. Ni ayam panggang. Tuan-tuan pergi baling. Nah, dia menjaga bukan Ramadan, dia menjaga setiap hari. Ayam golek cukup laku. Sehari berapa ratus ekor aku pun tak tahu. Kalau Ramadan gini, kiu nak sampai tu Allah. Nah, puluhan ribu boleh dapat. Dia nampak ekonomi. Bila dia sibuk menyaga, kan menyaga nak buat kun fayakun, boleh menyaga kun fayakun. Pukul 5 pergi, innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Prok jadi ayam, boleh. Itu jual. Itu Tuhan gitu. Nah, dia mesti di pada pagi nak kena pergi order ayam, dia telefon je lah. Lepas tu hantar ayam, dia nak kena perak. Perak tu di pada malam lagi. Rempah ratus dia kena cari. Nah, tak ada masalah. Dia akan lepas baca sempat, berzikir tak sempat, solat jamaah tak sempat, tarawih kin salam tu imam. Ada tarawih. Habis menjaga pukul 7.30 dia buka poster situ lah. Lepas tu nak lipat semua barang, nak masuk dalam kereta, makan sampai pukul 9. Balik rumah, lalu ke masjid, tarawih dah 10 dah. Terus balik rumah, letak kepala. Dua, tarawih jalan. Dia dapat apa? Dapat keuntungan dunia, tapi dia lepas akhirat. Yang dijanjikan bulan keampunan, man Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Okey, nah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan perkiraan pahala
yang besar daripada Allah. Dia kira pahala. Hak ni duk kira untung bazar Ramadan. Dia tak kira pahala. Hak ni kira pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Tonton tengok kita puasa 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Nabi sebut diampunkan 2 tahun sahaja. Itu pahala puasa sunat yang paling besar. Diampunkan 2 tahun dosa. Setahun sebelum, setahun selepas. 2 tahun. Puasa 10 Muharram diampunkan setahun dosa sebelum, setahun sebelum. Lepas tak ada. Yani ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampunkan dosanya yang telah lalu. Yang telah lalu ikut umur. Kalau kita 50 pergi sampai balik, tolak 15. Kita balik umur 15 contoh, 15 tahun tu tak ada dosa pahala apa-apa. Tolak yang tu 50 tolak 15 35. Cekak nanti ya. Cepat. 35 tahun beres. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ampun habis. Tapi syarat dia puasa dengan iman dan pengharapan pahala. Hak ni duk harap ke dunia, duk kira duit, tak ada. Okey, dia dapat 10,000 kita kata. Dia nak 10,000. Dia dapat 15,000. Tuan-tuan pilah tanya, hak menjaga Ramadan. Saya tanya banyak kali ya. Saya tengok dulu masa saya di Jitra, ada duk menjaga tepung talam, seri, muka macam-macam, panjang hujung sana sampai hujung sana. Nah, dia bukan buat pun, semua orang letak lah. Tepung talam hak orang, semua hak orang. Dia menjaga lah, ambil komisen. Dia dapat apa sebulan? 18,000. Oh, cikgu, tak nak menjaga. 18,000. Ambil komisen ya. Dia tipu-tipu, dia cakap. Tuan-tuan, dia beli kereta baru, 18,000 cash. Vanet untuk dia menjaga. Nah, oh nak cerita memang dapat duit. Tapi dia menjaga, dia pandai, dia tak buat. Dia letak ke tempat, dia menjaga. Habis tu dia pergi tarawih. 20 tarawih. 20. Tak pernah miss 20 tarawih dia. Menjaga dia dapat, tarawih dapat. Hak ni okey lah. Tak ada masalah. Hak ni tak apa. Sebab dia tidak lupa dengan ibadah-ibadah lain, ibadah-ibadah sunat selain puasa, dia masih sempat baca Quran. Dia kata Quran pun boleh 1 juzuk sehari. Tarawih boleh. Tak ada masalah. Jagalah cara jaga sehari daripada pagi tak boleh jaga Ramadan. Dia pukul 3 ke atas dibenarkan. Tu nak cerita nah. Jangan fikir yang tu. Boleh tapi jangan sampai lupa dengan ibadah. Kalau kita buat lupa ibadah, jangan buat. 15,000 dapat, 18,000 dapat, tapi kita tak dapat penghapusan dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Tak ada guna. 15,000 tu kalau kita nak persembahkan depan Allah, ya Allah, sepanjang Ramadan aku dapat untung 15,000, 20,000, aku nak persembahkan kepada Engkau ya Allah, hapuskan dosa-dosaku yang lalu. Tak terima. Tak terima. Nah, oleh kerana itu kena beringat. Bukan saya kata tak boleh menjaga, boleh menjagalah. Itu rezeki kita di bulan Ramadan. Tapi jangan sampai menjaga lupa dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan yang penuh keberkatan dan gandaan pahala. Kalau kita lupa duk rebut keuntungan dunia, kita tak rebut keuntungan akhirat yang ditawarkan dalam bulan Ramadan, kita jadi manusia paling rugi dalam dunia. Tapi nak banding hak menjaga yang tidak melakukan amal ibadah yang sunat-sunat ni dengan hak tak menjaga dan tak buat, teruk hak mana? Dia menjaga pun tak, tidur tidur. Subuh tidur, bangun maghrib. Subuh tidur, bangun maghrib. Hak mana teruk ni? Teruk hak tidur. Hak ni dapat juga dunia 15,000, 18,000. Hak ni akhirat pun tak, dunia pun tak. Ilek boleh. Tuan-tuan, saya minta muslimat yang dirahmati sekalian. Itu satu. Jadi kalau kita duk kerja dunia dalam Ramadan, tak dapat la'allakum tattaqun, tarbat. Yang kedua,
Ada orang puasa, dia bila nak sambut puasa, dia duk nampak kurus. Diet. Dia duk nampak bulan puasa ni dia nak puasa untuk kuruskan badan, nak turunkan berat badan dia. Sehingga orang kafir pun sama-sama puasa bulan Ramadan. Tapi dia tidak sah lah puasa, tapi dia puasa. Saya kerja banyak tempat, tuan-tuan. Kalau rasa di Sarawak, banyaknya geng kafir, Iban. Cina pun ada, tapi yang ramai Iban. Iban, Melanau, ramai. Cikgu-cikgu ni. Bulan Ramadan, mereka puasa. Puasa pada bahasa lah, bukan pada istilah. Mandi tak boleh puasa pun. Pada bahasa, menahan diri. Dia pada makan, minum tu. Dia tak makan, tak minum. Minum mungkin dia minum, tapi tak makan. Sebab apa dia nak, dah kawan-kawan Islam ni puasa. Jadi member-member dia selalu duduk makan di kantin tu, Islam banyak. Jadi dia puasa, dia pun malas makan seorang. Jadi dia puasa sama. Mana dia tak makan lah. Dia tak makan bukan sekadar di sekolah. Sampai mengerik tak. Masa bazar Ramadan dia pergi beli bazar Ramadan. Dia pergi beli bazar Ramadan ni. Geng-geng Iban ni. Tuan-tuan. Sebab apa nak diet, tumpang diet. Orang Islam puasa, geng-geng kita kawan-kawan puasa, kita pun puasa sama. Tumpang diet. Tak apalah dia kafir. Kalau yang Islam ni, bila masuk Ramadan, dia niat nak diet, nak bagi dia kurus, tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Sebab sudah lari. Bukan itu objektif puasa. Bukan nak untung dunia, bukan nak bagi kurus tubuh. Itu bukan. Allah sebut la'allakum tattaqun. Itu objektif dia. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Itulah yang kita nak buat. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, macam mana bertakwa-takwa ni macam mana? Cuba hurai sikit takwa-takwa ni macam mana? Baik. Kalau kita di bukan bulan Ramadan, mungkin kita datang masjid kali kot maghrib ataupun maghrib dengan isyak, ataupun zuhur, maghrib isyak, mungkin tak penuh. Tapi bila Ramadan kita boleh datang penuh pula. Maghrib ada dekat-dekat masjid lah. Kalau jauh memang dia tak datang, dia isyak. Lepas buka puasa terus pergi masjid. Balik baru dia makan. Lepas tu isyak dia akan datang. Lepas tu subuh penuh ni. No. Masjid mana pun melimpah macam masjid haram. Puasa ni, tuan-tuan. Jadi dia boleh duduk datang 5 kali sehari. Jadi bila habis Ramadan, teruskan yang 5 tu, teruskan. Itu maksud la'allakum tattaqun. Apa yang kamu dapat di bulan Ramadan yang kamu buat, teruskan di bulan lain. Datang Ramadan, Quran sehari sejuzuk, sehari sejuzuk. Bulan lain tak boleh buat, Ramadan boleh. Ngantuk-ngantuk pun boleh baca, boleh gagah baca juga untuk dapatkan 1 juzuk sehari. Boleh tamat 30 juzuk sebulan Ramadan. Keluar Ramadan, jalan. Tak baca pula dah. Tak dapat objektif. Yang nak dapat objektif, kamu buat gitu, habis Ramadan buat benda yang sama, baru dapat objektif dia, la'allakum tattaqun. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, seorang pengarah di satu jabatan, contoh, dia melihat pengarah ni, pengetua sekolah, dia tengok juga sekali-sekala pasca, dia tengok yang ni merah ni, ada dalam 50 orang staf dia, ada 5-6 orang yang merah sama ada masa datang ataupun masa balik. Dia tengok orang yang sama. Dia perhati 2-3 bulan, dia kata ni tak boleh, kena panggil. Dia panggil. Panggil 3 orang ni, contoh. Ni saya tengok paskat kamu ni banyak merah. Kalau tak merah pun 7.59, 7.58, pukul 8. Seminit ni. Panggil. Jadi kamu ni nampak tak berapa ni. Saya nak hantar kamu pergi kursus. Kursus profesionalisme dalam pekerjaan, contoh. Pergi 3 orang ni dihantar pergi kursus ke Kuala Lumpur. Nanti seminggu kursus ataupun 3 hari. Lepas kursus mereka balik. 3 ni balik, pancak. Dia tengok semula 7.5. Jaya.
Jaya kan? Dulu 7.59, pukul 8 tu masih lagi. 8 minit mewah. Lepas kerusus seminggu, balik-balik hak 3 orang ni, punch card 7.5. Oh, cikgu pukul apa punch card? Pukul 7, suruh member punch. Orang tak ada, semua punch. Jengkreng. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, ada. Dia boleh berubah dengan kerusuh itu. Nah, maka itulah objektif pengarah tadi untuk mengubah perangai staf dia hak 3 orang itu berjaya. Objektif dia berjaya. Samalah dengan puasa. Kalau sebelum ni kita jarang datang masjid, lepas puasa, sebab bulan puasa kita datang, lepas puasa kita datang juga, berjaya lah. Sebelum ni kita mungkin baca Quran sikit-sikit saja. Masuk bulan Ramadan kita baca juzuk. Habis Ramadan pun kita kekal juzuk. Berjaya. Itulah anlakum tattaqun. Nah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab tu saya duk sebut selalu di masjid-masjid. Bulan Ramadan tidak sama dengan bulan lain di segi kehadiran. Kehadiran jamaah memang ramai. Hak kuliah maghrib kita ni, kalau nak banding dengan Ramadan nanti memang 10 kali ganda lah. Maknanya datang daripada mana? Mereka duduk dekat-dekat ni je. Mana kuliah maghrib tak ramai, kuliah subuh pun tak ramai. Mana muka yang sama. Kalau mati makin kurang. Sebab mati. Sebab tu bila Ramadan datang ramai orang yang dia tak pernah datang kuliah maghrib dan subuh. Jumaat pun khutbah kadang tu dia tidur, datang kong tidur. Maka masa itulah ambil sedikit peluang bagi tazkirah. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, saya buat benda ni bukan di Kedah, di Sarawak 11 tahun. Ni 10 tambah 1. Saya duduk di Sarawak 11 tahun. Tahun pertama lagi saya dah buat tazkirah. Masjid tempat saya pergi tu, mula-mula saya pergi 3 saf. 1, 2, 3. 3 saf. Saya datang tu, mereka tak tahu mereka ni boleh kenal aku ni ustaz kau nak. Mula-mula datang, ustaz kah? Dia boleh kenal, ada tanda ustaz. Apa dia? Janggut. Ni pun dah janggut. Dia nampak, ustaz, tak apa. Saya Ramadan saya buat. Saya kata tak apa, kita buat tazkirah ni 15 minit pun tak apa. Ni tak pernah mai, itu kita cuba nak sampaikan pada dia. Mudah-mudahan lepas Ramadan dia lekat di masjid. Tahun kita dapat 5 orang, 6 orang sudah. Saya buat 10 tahun, 11 tahun. Masa saya nak balik jamaah tu duduk sana. Mula saya datang 2002. 2002 saya datang sini. Nak balik 2011, 2013 tambah 10 saf. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, objektif berjaya. Sebab kita target mereka tak pernah datang kuliah maghrib. Masa tu kita nak bagi. Tuan-tuan, 10 saf tambah. Mereka pegang tangan saya, ustaz jangan balik. Kedah tu guru ramai. Sini ulama tak ramai. Ulat dalam semok ramai. Saya kata boleh ni lebih daripada garanti ni. Saya nak pergi Sarawak, target saya 2 tahun lah. Mak kata bila nak balik 2 tahun mak. Lepas 3 tahun tak balik lagi. 4 tahun tak balik lagi. 5 tahun tak balik lagi. Memang payah nak balik. Pegang tangan ustaz jangan balik, duduk sini ustaz. Bawa Kedah tak bawa Kedah ke Tok Gu ramai. Kami sini Tok Gu tak ada. Duduk sinilah. Kita tak boleh kena balik. Ustaz jangan takut, ustaz duduk sini, kami cari seorang. Ustaz duduk sini. Boy. Cari seorang. Free of charge. Tak boleh. Aku tahu dah. Mereka punya politik tu. Guru-guru dia daripada Semenanjung. Dia panggil Semenanjung ni. Pergi Sarawak, kalau menikah dengan Sarawak, confirm tak balik. Tak ada harapan. 99% dia tak boleh balik. Kalau hak sini pergi menikah sana. Jadi dia pandai.
Dia nak pergi kita menikah sana, memang tak boleh. Jangan terima lah. Walaupun free pun jangan terima. Memang tak boleh balik. Baik, tuan-tuan. Muslimat yang dirahmati sekalian. Itu nak kita pengalaman saya buat. Nah, hak jadilah, hak tak jadi no. Macam mana kita usaha, tuan-tuan. Dapat seorang pun lah. Dapat seorang hak tak pernah datang masjid, tiba-tiba lepas Ramadan dia dapat sekali tazkirah, terus sedar datang masjid, seorang tak apa dah, bertuah dah. Boleh seorang pun. Sebab tu kena ada juga. Masa tu, sebab masa tu lah masa yang tak pernah datang tu datang. Ni dia datang solat balik, tak ada apa pengisian untuk dia yang kita nak bagi. Hak kuliah malam dah tak apa lah. Hak dia tak pernah datang kuliah ni, tiba-tiba kita pun tak bagi apa-apa, macam tu. Datang balik esok habis Ramadan, hilang balik. Tahun depan datang pula, macam tu je lah. Sebab apa? Tak pernah ada pengisian. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Kau dapat 53 no. Ni bukan ceramah, tazkirah. Kita tengok